خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. خذ من التاريخ عبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pada pagi ini yang disebut dengan nama pagi menyambut kemerdekaan, kita juga mengambil peluang ini untuk sama-sama bertadabbur ataupun meneliti terhadap apa itu arti kemerdekaan dan sejarah merdeka yang panjang tarikhnya, pertembungan di antara dua kumpulan, Ahlul Haq dengan Ahlul Batil, tidak akan henti-henti selagi adanya manusia di atas muka dunia ini, sehinggalah sampai kepada zaman Nabi Isa AS turun dari langit. Maka Isa menyatukan manusia ini di atas landasan yang satu saja, sebagaimana disebut dalam hadis-hadis yang mutawatir tentang kedatangan Nabi Allah Isa AS. Dalam ayat yang kita baca ini, surah Al-Qasas, di mana ayat ini menceritakan kepada kita tentang ibadah, iaitulah tekanan ataupun perhambaan yang telah dibuat oleh golongan kafir terhadap orang Islam. Cerita ini lama. Allah Subhanahu wa taala rakamkan cerita-cerita ini, yang disebut biasanya cerita seperti ini disebut dalam surah Al-Makki. Surah Makkiyah artinya surah yang diturunkan di Mekah. Untuk apa? Untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka terpaksa bertempur dengan orang-orang yang berada di sekeliling mereka pada waktu itu, yang disebut dengan nama golongan jahiliyah dan berbagai-bagai nama lagi, yang memang telah menjadi satu sunnah, suatu lumrah, bahawa orang muslimin fi'atun mustad'afah, satu kumpulan yang lemah, yang sedikit, dan orang-orang kafir adalah kumpulan yang gagah perkasa, hebat, mempunyai kedudukan, mempunyai kuasa. Maka
surah ini Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam litada'ul mawazin, untuk nak letak satu neraca pertimbangan yang sebenar di antara kekuatan dan qiyam dan akhlak ataupun kekuatan kuasa dengan kehebatan pegangan kepercayaan yang ada di dalam diri umat Islam. Kita ni kalau kita lihat pertemuan di zaman kita hari ini, apa yang berlaku di Palestin ataupun disebut dengan nama Gaza, Palestin tak boleh lari dah. Pertemuan yang berlaku itu nampak seimbang ke tidak? Tak seimbang. Dengan anak-anak orang Islam yang ada batu di tangan, dengan gombolan Zionis Sahyun yang ada di tangan mereka, kereta kebalnya, jet di udaranya, segala alat-alat modernnya, mendapat sokongan dan bantuan daripada kuasa-kuasa besar dunia. Yang kita umat Islam di Palestin mendapat sokongan daripada tabung-tabung derma yang dilancarkan di masjid-masjid, yang dilancarkan melalui poket-poket umat Islam. Tetapi pertembungan itu sudah panjang berlaku. Nakbah Palestin sudah berapa puluh tahun, tak habis-habis lagi anak orang Islam. Ini semua mengajar kepada kita bahawa tarikh kemerdekaan manusia yang disebut di dalam Islam ini ada beberapa garisan yang besar. Sebelum kita masuk pada ayat ini, saya bagi muqaddimah untuk kita nampak bahawa tahrirul insan, merdekakan manusia itu melalui 3 dimensi. Yang pertama sekali disebut dengan nama merdekakan manusia daripada riq al-ubudiyyati lil makhluk, daripada kehinaan menghamba, mengabdikan diri kepada makhluk. Ini berlaku sebagaimana dicerita dalam ayat ini. Yang kedua, pembebasan manusia daripada cengkaman tawaghid, segala taghut yang zalim, memperhambakan manusia. Yang pertama tadi mengabdi dari sudut pegangan akidah, ia ini memperhambakan manusia dari sudut kuasa-kuasa besar. Memperhambakan manusia dari sudut kezaliman pemerintah. Jarang ada bateri dia kurang kali ni, mati dia punya line. Kalau kita lihat penguasa yang zalim, biasanya dia akan menggunakan kuasa yang ada di tangan dia untuk menekan, menindas, memperhambakan manusia ini. Tak kira lah dengan cara apa, dulu dengan sekarang ini. Yang berbezanya cara tekanan. Mungkin sekarang ini kita sebut dengan nama kuasa-kuasa yang ada, dengan cara yang ada pada zaman kita. Dulu zaman dia yang ada pada zaman mereka. Bismillah. Dia pun habis homo juga, macam orang juga kan. Orang boleh mati, bateri pun mati juga. Jangan duk marah dia lah. Baik, itu perhambaan yang kedua, iaitulah perhambaan yang dibuat oleh pemerintah, pemimpin yang zalim ke atas rakyat mereka. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan nama tahrir muqawamah dakhiliyah, pertemuan dalam jiwa manusia.
Iaitulah yang disebut dengan nama tekanan hawa nafsu. Jadi 3 kategori ini yang perlu kita bebaskan, yang perlu kita selamatkan manusia ini daripadanya, kerana manusia ni tak boleh lari daripada 3 perkara yang ada itu. Balik kepada tadabbur ayat kita ni, cuba buka, kalau dah buka Quran tu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita surah Al-Qasas, suratul Qasas, ayat yang pertama daripada ayat awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tasimim. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat Quran yang memberi penjelasan yang nyata. Biasanya Allah SWT bila mari ayat-ayat cerita macam ni, dia mula dengan huruf al-muqatta'ah, nak sebut kepada kita tentang mukjizat Al-Quran. Nampak huruf senang, alif lam mim, Taha, Yasin, Tasimim. Tapi kalau orang nak ikut, boleh ke buat? Ambil lah huruf lain pula, Tamim contohnya. Jadi baca pincang. Bila ayat tu mari daripada Allah Azza wa Jalla, maka orang duk bincang, apa maksud dia? Tilka ayatul kitabil mubin. Ayat-ayat Al-Quran yang nyata ini, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami bacakan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan baca ni sebahagian daripada kisah Nabi Musa dan Fir'aun dengan keterangan yang benar bagi orang yang beriman. Cuba tuan-tuan baca dalam surah ini satu lagi yang banyak lagi juga cerita Fir'aun, iaitulah dalam surah Taha dan surah-surah lain. Panjang cerita Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam ini Allah SWT rakam beberapa kali dalam Quran, di antara cerita yang banyak. Macam cerita dalam ni, dalam surah Qasas, dia cerita tentang mak Nabi Musa. Mari cerita lain pula, tak ada mak dia, cerita Musa dengan isteri dia. Mari dalam cerita lain pula, Musa bertembur dengan Fir'aun, Musa dengan Samiri, Musa dengan Tursena. Jadi ayat itu lengkap melengkapi. Kalau tuan-tuan nak baca cerita Al-Quran ini, beli satu buku yang ditulis oleh Syekh Salah Al-Khalidi, namanya Qasasul Quran. Saya syorkan kitab ini dibeli kerana penulisnya seorang yang sangat cermat di dalam menukilkan cerita-cerita ini, supaya kita tidak terjebak dengan riwayat-riwayat Israiliyat yang banyak dibawa masuk ke dalam kitab-kitab tafsir tanpa kawalan ataupun tanpa tapisan. Jadi Fir'aun dengan Musa, cerita ini diulang dalam Quran beberapa kali. Sebab apa? Ini gambaran al-quwa az-zalimah, gambaran kekuatan, power yang zalim dalam dunia ini. Apa yang tak zalim yang ada pada Fir'aun? Fir'aun ni bukan seorang. Kerana itulah cerita Fir'aun itu panjang. Daripada Nabi Ibrahim AS dulu. Ibrahim AS telah beritahu ketika keluar daripada Mesir, waktu orang nak rampas isteri dia Sarah, Ibrahim dah lawan. Dan orang kafir ni bila dia lawan, Nabi Ibrahim Abul Hunafa yang mempunyai akidah yang mantap, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla pada ketika itu, Jabbar, penguasa yang zalim di Mesir, tak mampu untuk nak rampas isteri dia. Bila tak mampu nak rampas, dia rasa macam pelik Nabi Ibrahim, maka diberinya hadiah seorang hamba kepada isteri dia, kepada Sarah, iaitulah Hajar. Nabi Ibrahim AS menceritakan bahawa Bani Israel ini dari kalangan anak cucunya akan lahir orang yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Jadi cerita itu tanaqalat, dibawa daripada mulut ke mulut, daripada Nabi Ibrahim turun kepada Nabi orang ni, bahawa akan ada di kalangan anak cucu kita nanti yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun.
yang akan memerdekakan tahrir Bani Israel daripada perhambaan ini. Jadi masuk dalam cerita ni dalam kepala, tapi lama masa, bukan masa yang singkat, bawa pula berapa ratus tahun tempoh masa tu pun orang zaman dulu pula panjang-panjang umur, sehinggalah sampai kepada zaman Fir'aun Musa, Fir'aun Mesir yang zaman Nabi Musa. Maka ketika itu ahli-ahli nujum, ahli sihir telah beri nasihat kepada Fir'aun. Dia kata, tuan, cerita-cerita yang kita dengar daripada budak tu sampai hari ni, nampaknya waktu ini sudah hampir nak keluar. Budak daripada Bani Israel yang dikatakan itu, nampaknya zaman kita ni keluar. Ini permainan di antara ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir yang membuat ramalan sedemikian. Betul lah bagi mereka pada ketika itu memang Nabi Musa nak dilahirkan pada tarikh itu. Tapi Fir'aun apa jadi? Natlu alaika min nabi Musa Fir'aun bil haqqi liqaumi yu'minun. Allah kata, cerita ini aku baca, aku rakam kepada kamu untuk diambil pengajaran dan iktibar oleh siapa? Liqaumin yu'minun, orang yang beriman. Baca cerita bukan lakonan, baca cerita untuk ibrah dan pengajaran. Kita baca cerita untuk kita ambil pengajaran bahawa peristiwa-peristiwa seperti ini berterusan zaman berzaman, silih berganti, yang menukar, yang bertukarnya watak-watak yang menjadi pelakon, tapi dia punya skrip zalim, kufur, yang akan lawan pada mereka ahlul haq, orang-orang yang menegakkan kebenaran. Maka bila Fir'aun dengar, anak laki-laki ke perempuan? Anak laki-laki. Inna Fir'auna ala fil ard. Fir'aun angkuh, sombong di atas muka bumi. Mana ada penguasa yang lebih sombong daripada Fir'aun apabila dia mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang tinggi. Kalau baca dalam kitab-kitab tafsir kita ni, tafsir-tafsir yang lama ni, ada cerita lah, mengenai cerita ni memang cerita Israiliyat. Katanya, marah pula orang Arab cerita ni, Fir'aun ni bagi makan kepada penduduk Mesir ni kacang pul. Bagi makan kacang pul, akhir sekali lama-lama makan, jadi beku pemikiran dia. Dia pun pegang ada baju kan, dia baju dia besar, dia pegang lengan baju ni, dia pegang gini, ana rabbukum. Kum tuan lengan baju, saya tuan lengan baju ni. Tapi orang yang bawah tu terlalu taksub pada Firaun, dia baca pak penuh rabbukum, maknanya Tuhan kamu. Dia rabbukum, tuan kepada lengan baju ni. Tapi orang salah faham, rabbukum dengan mana Tuhan, maka pakat sujud habis dia. Ini cerita ni perlu kepada tahqiq. Tapi ada dalam kitab-kitab tafsir menceritakan. Yang pentingnya Firaun sahih, Allah Ta'ala sendiri rakam dalam Quran, dia mengaku Rabbukumul A'la, Tuhan yang tinggi. Ini Fir'aun ala fil ard, sombong, angkuh, mengabdikan, menjadikan hamba abdi kepada Bani Israel dan sebagainya. Maka waja'ala ahlaha syi'a. Tengok, ini teknik yang digunakan oleh Fir'aun. Ja'ala ahlaha syi'a. Fir'aun telah memecah belahkan kedudukan Bani Israel dan bani-bani yang lain. Untuk apa? Farrik tasud, kata di ahli-ahli siasah mengatakan, pecahkan, kamu dapat menguasai. Jadi di antara punca awal Fir'aun, dia pisahkan di antara qabail, pecahkan kabilah-kabilah. Bani Israel pula ada beberapa kumpulan, duduk kumpulan ni, yang ni duduk sini, Al-Aqbat Qibti duduk sini, supaya manusia ni bila tidak bersatu, dia akan hancur. Ini yang kita tengok masyarakat Islam hari ini, Syiah duduk berbagai-bagai kumpulan Islam hak lawan dengan bukan Islam, satu grup. Islam sama Islam, lawan ke tidak? Lawan. Hak duduk masjid sama masjid, lawan ke tidak hari ini? Sama-sama masjid pun lawan juga, berebut mikrofon. Kamu kata aku kata aku, hancur habis. Orang bukan Islam tak ada masalah apa-apa, mereka kuat, mereka boleh bersatu,
Yang kalahnya siapa? Orang Islam. Ini teknik ini Fir'aun telah menggunakan wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dipecah-pecahkan kedudukan kabilah-kabilah ini, yastad'if, untuk nak melemahkan keadaan. Teknik yang dipakai oleh Fir'aun ni dipakai ke tidak oleh sekarang? Pakai. Terutama sekali zaman kita ini, zaman internet mari ni, subhanallahil azim. La ilaha illallah, perpecahan yang cukup dahsyat. Sebar je. Hari ni orang tulis sini, esok tulis sini. Kelahi sini, kelahi sini. Bahkan kita yang terperangkap sama, anak-anak orang Islam, para pendakwah yang duduk dalam masjid ini pun terperangkap juga dengan perangkap yastad'ifu ta'ifatan minhum, nak melemahkan umat Islam dengan cara ja'alaha syi'a, pecahkan dia. Maka kerana itulah saya kata menjadi agenda besar. Agenda besar bagi kita hari ini muqawamah dakhiliyah. Kita membuat penentangan, tindakan untuk memperbetulkan isu dalaman kita, isu dalam jiwa kita. Kalau kita kelahi, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum, jangan kamu berpecah belah, Allah Ta'ala akan hilangkan kekuatan kamu. Hilang. Maka kita lihat, paling tidak kalau berlaku perpecahan, hilang kekuatan, hilang kekuasaan. Mungkin kita akan hilang di tempat-tempat yang kita telah berkuasa, akan bertukar tangan. Sebab puncanya duduk di mana? Punca di perpecahan yang berlaku. Maka Fir'aun nak tindas lagi Bani Israel pada ketika itu, yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Disembelihnya anak-anak laki-laki. Tengok laki-laki, potong, sembelih, campur. Yang tinggal lagi nisa, anak-anak perempuan. Artinya orang yang akan bangkit menentang kezaliman yang dibuat oleh Fir'aun, laki-laki ke perempuan? Laki-laki, mereka dah tak ada. Orang perempuan yang ada ini akan diguna oleh Fir'aun untuk dijadikan abdi, dijadikan gundik, dijadikan hamba, dijadikan mereka hanya menjadi pemuas nafsu. Mereka ini tidak ada pembela, laki-lakinya sudah hilang. Itu pada perkiraan Fir'aun dengan penasihat-penasihat dia yang berfikir secara keduniaan semata-mata. Allah Ta'ala jatuhkan hukuman ke atas Fir'aun, innahu kana minal mufsidin. Fir'aun ni kerja dia merusakkan dunia. Walaupun dia ni perusak dunia, dalam ayat-ayat yang lain dia sebut, aku bimbang kepada Musa ni, yubadilun, dia akan menukarkan kedudukan kita yang baik ni. Subhanallah, dia yang zalim, dia yang jahat, tapi dia bimbang kepada siapa? Pada Nabi Musa AS. Inni akhafu an yubadila dinakum aw an yazhira fil ardil fasad. Aku bimbang takut Musa ni tukar agama kamu, ataupun dia membuat kerusakan di atas muka bumi. Yang dia tak rusak, yang rusaknya siapa? Da'i, du'atul islah. Nabi Musa pendakwah yang nak membawa perdamaian, nak membawa keamanan. Ini makhluk perusak. Mari zaman kita ini, Fir'aun zaman kita ini, ada ke tidak? Ada. Yang rusaknya siapa? Orang Islam. Yang terorisnya siapa? Orang Islam. Yang dia bom satu kampung, sama ada di Afghanistan ke, di Iraq ke apa, tak ada. Sorry, salah maklumat. Sorry, salah maklumat. Satu kampung mati, sorry. Tapi kalau orang Islam, oh ni kanah ni, oh ini, subhanallah, semua keburukan dicampur atas kita. Ini semua ni mainan, peranan-peranan yang dimainkan oleh orang kafir. Innahu kana minal mufsidin. Mereka ini, mereka golongan yang mufsid, golongan yang merusak, makhluk perusak di atas dunia ini. Allahu Akbar. Jadi ayat Quran ini sangat tinggi darjat. Tadabbur ringkas kita ni perlu kepada tadabbur lagi. Para jemaah boleh balik ambil tafsir yang lebih detail, yang menceritakan tentang pertemuan di antara kuasa zalim dengan kuasa yang al-haq, mesti tidak akan selesai. Allah Subhanahu Wa Taala janji kemerdekaan kepada kita. Apa dia kata? Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard.
wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Allah nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu. Kami nak beri satu nikmat yang besar ke atas golongan mustad'afin, golongan yang lemah ini akan diberi kekuasaan. Apa yang Tuhan nak bagi di sini? Naj'alahum a'immah. Mereka bukan lagi golongan lemah, mereka akan jadi imam-imam, pemimpin yang diikuti oleh masyarakat. Dia akan jadi pemimpin diikuti oleh masyarakat. Wa naj'alahumul warisin, dan kami jadikan mereka ni pewaris kepada pusaka yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Para jemaah sekini, pusaka di sini jangan duk mikir pusaka duit lah. Pusaka di sini iaitulah dinul haq, agama Islam itu. Nabi Adam alaihissalam bawa Islam. Kemudian di antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh, sebagaimana ditafsirkan oleh ulama tafsir, mengatakan asyratu qurun, ada 10 abad, 10 qurun. Jadi di antara Nabi Adam dengan Nuh ini, kana nasu ummatan wahidah, manusia satu saja, semuanya menyembah Allah azza wa jalla. Sehinggalah syaitan mari masuk dalam masyarakat Islam ini dengan satu asyara yang orang pun tak perasan benda ni boleh membawa kepada syirik terhadap Allah azza wa jalla. Iaitulah kata di dalam kitab tafsir kita menyebut, iza mata fihim, apabila mati di kalangan mereka orang-orang yang soleh, maka syaitan mari. Dia kata, takkanlah kamu tak sayang pak cik dengan tuan guru kita ni, dengan ustaz kita ni, tak sayang? Sayang. Habis kalau sayang, apa tindakan? Kita buat patung gambar orang soleh, letak dekat tempat masjid lah zaman kita ni, tempat ibadat dia letak situ. Jadi bila nak masuk tengok, oh inilah tuan guru kita dulu, dialah didik kita, dialah ajar kita, dialah semangat tengok tu guru. Sabar syaitan ni. Di antara ilmu yang kita kena mengaji dengan syaitan ni, ilmu sabar. Dia tak gopoh, pelan-pelan kata orang. Mati generasi yang pertama yang mengenali Tuan Syekh ini, mari generasi yang kedua, syaitan mari pula. Ni tok ayah kita ni, kamu tak hormat dengan dia, kamu tak sayang dengan dia. Oh ya, hormat. Kalau hormat, gosoklah sikit. Mula masuk langkah yang kedua, gosok. Mari generasi-generasi lupa cerita. Akhir sekali syaitan kata, ini Tuan Syekh yang besar ini, kita kena sujud. Maka berlakulah. Ulama mengatakan berlakunya permulaan syirik di atas dunia ini sebab apa? Sebab al-ghulu, melampau di dalam kasih kepada orang-orang yang soleh. Maka mari Allah Ta'ala hantar bagi Nabi Nuh alaihissalam, mati habis puak kafir. Nabi Nuh bina balik generasi yang baru. Apabila Nabi Nuh kita berdoa, Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayara, jangan tinggal atas muka dunia ni kafir seorang pun, mati habis. Dalam kitab tafsir menyebut termasuklah Kan'an, anak dia sendiri yang tak mau naik bahtera, tenggelam. Mari generasi lain pula. Jadi unahnul warisin di sini kata di ulama tafsir, al-warisina yakni minal miras, daripada pusaka peninggalan tauhid untuk nenek moyang mereka. Bila mari Fir'aun, tauhid ni telah mati, terhenti seketika. Pusaka-pusaka ini tidak dapat diguna lagi kerana Fir'aun telah menekan masyarakat pada ketika itu dengan teori dia bahawa dialah Tuhan, orang lain semuanya hamba, orang lain semuanya abdi. Maka ketika itu tauhid terhenti seketika. Ada dalam diri masyarakat Islam al-hunafa, orang-orang yang ada berpegang dengan ajaran yang benar ada, tapi nak zahirkan tak boleh. Allah kata, bila kamu lawan golongan yang zalim ini, yang taghut ini, naj'alahum a'immah, kami akan jadikan kamu imam-imam, pemimpin-pemimpin yang akan diikuti oleh masyarakat. Wa naj'aluhumul warisin, dan kamu menjadi pewaris, yang artinya orang yang mewarisi, menghidup balik ajaran tauhid yang ditinggalkan oleh tok nenek mereka, Adam, Nuh, Ibrahim.
Apa yang disebut dengan nama Nabi Ibrahim, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah kata dia menamakan kamu itu muslim daripada zaman dulu lagi, wa fi hadha, dan pasuk umat ini. Yani artinya agama Islam itu agama yang panjang. Agama Islam itu agama yang berterusan daripada dulu sampai hari ini. Jadi tak payahlah kita duduk cari ajaran lain yang kita nak bawa dalam Islam. Ajaran yang kita ada ni, ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ajaran yang dibawa daripada dulu-dulu sampai ke hari ini, Islam. Maka mereka, bila mereka menerima Islam, artinya mereka menerima balik pusaka yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Yang ketiga Allah sebut wa numakkina lahum fil ardi. Yang ketiga mereka akan ditamkinkan, diberi kekuasaan dalam muka bumi. Artinya mustadafin, golongan yang lemah, Allah Subhanahu wa taala akan beri kemerdekaan kepada mereka. Tiga: merdeka dari sudut tauhidnya, waris; merdeka dari sudut negerinya, mereka dapat menguasai; dan Allah Ta'ala jadikan mereka itu imam yang diikuti oleh orang lain. Jadi ayat ini jangan kata oh itu cerita Nabi Musa. Memanglah cerita ini cerita Nabi Musa, tetapi Al-Quran ini diturunkan untuk kita tadabbur bahawa golongan yang benar, golongan yang ahlul haq ini akan berada di sini, di landasan yang benar, akan diberi. Pusingan beredar itu akan beredar. Sekali bawah, macam ibarat seperti tayar kereta, sekali atas sekali bawah. Jadi kita mengharapkan pusingan-pusingan kepada kemenangan Islam ini berterusan daripada zaman dulu, zaman kita, ditindas sekejap dan kita akan mari balik. Wa numakkina lahum fil ardi, kami akan beri kepada mereka kekuasaan di muka bumi. Wa nuriya fir'aun wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Allah kata kita tunjuk pada Fir'aun, Haman. Ni dua nama ni disebut banyak dalam Quran, Haman, Fir'aun. Wa junudahuma, dan tentera-tentera mereka, ma kanu yahzarun, apa yang mereka bimbang, yang mereka takut, itu telah Tuhan nak tunjuk pada Fir'aun. Jadi biasanya penguasa-penguasa yang zalim ini, az-zalamah, at-tughat, yang zalim ini, mereka akan tengok juga hasil yang mereka buat. Allah SWT akan jatuhkan kumpulan ini, Allah Ta'ala akan hancurkan kumpulan ini, tetapi dengan harga yang mahal, bukan harga yang sedikit. Ini ayat yang kita baca tentang pertembungan di antara dua kumpulan yang besar. Maka kita simpulkan di sini, iaitulah perbincangan yang ada ini, tujuan kemerdekaan. Merdeka di sini yang saya bincang bukan merdeka tahun 57, itu telah dibincang oleh ahli-ahli sejarah kita. Yang saya nak sebut merdeka di sini iaitulah kita balik kepada kemerdekaan hakiki sepatutnya ada pada manusia. Yang pertama sekali, merdeka dari sudut akidah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada kita satu syiar yang besar, iaitulah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini satu syiar yang tidak diterima oleh orang kafir. Macam mana mereka nak menerima? Kerana syiar ini meruntuhkan ajaran dan pegangan mereka. Para jemaah sekalian, kita lihat di zaman Nabi, dakwah dia, cara dia bekerja sangat simple dan senang. Beberapa riwayat hadis, ada riwayat ketika Nabi berjalan pergi haji, ada riwayat dalam Bukhari ini tak sebut dekat mana. Dalam riwayat haji ini, tengah Nabi duduk berjalan, tiba-tiba datang orang-orang Badui, orang-orang kampung yang mari jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, sekat. Nabi tengah berjalan, sekat. Sahabat-sahabat ada yang kata, jangan pakcik, Rasulullah nak berjalan ni. Nabi kata, la, malahu. Nabi kata, biarkan, biar dia tanya soalan, bagi dia peluang untuk bertanya. Mungkin ada dalam diri dia soalan ini sangat penting bagi dia. Dan kebiasaannya, soalan-soalan yang ditanya oleh orang Badui, orang kampung ini, soalan yang simple berbentuk amali. Ini yang kita nak hari ini. Biarlah kita jadi Badui tak apa, duk jadi ahli teori tak ada faedah.
Kita ni ahli teori ya. Dalam seminar besar-besar, bangun orang yang bertanya seminar tentang solat, dia bangun tanya, dia kata, ustaz mau tanya. Ustaz kata mau tanya apa? Dia kata kita duk bincang bab solat ni atas bumi. Kalau kita pergi ke planet Marikh nanti nak solat macam mana? Allahu akbar. Ustaz tu kata atas dunia ni pun tak habis-habis lagi. Seminar hari ni pun tak habis lagi. Mu nak pergi planet Marikh. Nak jawab. Pandai sangat tanya soalan teori-teori. Ustaz nak jawab pun payah. Ustaz tu kata apa? Gini ya, saya akan jawab soalan awak ni bila awak dapat pasport, tiket dengan visa nak pergi ke Marikh nanti. Kena ni dia pun. Dia kata main juga ustaz lagu ni dah. Ada main juga ustaz lagu ni, jangan. Tengok sahabat radhiyallahu anhum. Soalan-soalan badui dia mari tanya amalan, soalan amali yang menjadi pegangan. Kita hari ni kalau kita baca hadis, ini yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya pula hadis tu sahih ke tak? Kita kata sahih. Siapa riwayat? Duk tanya ke riwayat ni akhir kali buat pun tak juga. Letih kita. Memanglah dari sudut amalannya kita kena berpegang dengan riwayat-riwayat yang wadih, yang sahih daripada imam-imam hadis kita. Tetapi nak ceritanya banyak sangat teori. Orang pakcik badui ni dia pegang. Ada yang kata pegang tali unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Cerita kepada saya amalan yang boleh membawa saya ke syurga. Soalan dia payah ke mudah? Amali yang boleh bawa ke syurga. Nabi kata apa? Malahu. Nabi kata, bagi tahu kepada sahabat, biarkan dia tanya soalan. Kemudian Nabi layan dia. Nabi kata, ta'budullah wa la tusyrik bi syai'a. Sembah Allah, jangan lakukan syirik. Wa tuqimus salah, dirikan salat. Wa tu'ti zakat, tunaikan zakat. Wa tasilur rahim, hubungi silaturahim. Kemudian Nabi kata, lepaskan untuk aku. Dia pun lepas. Yang pentingnya dia ambil amalan ini. Ada lagi seorang badui yang datang tanya hadis mana tu. Bila dia suruh Nabi kita ajar doa kepada dia, bila Nabi kita ajar, dia pegang dengan tangan. Lepas tu dia genggam, dia bila genggam tu seolah-olah ibarat kepada dia dah terima ajaran tadi, dan dia akan amalkan. Inilah yang kita mencari hari ini, cara kita belajar. Kita yang mustad'afi ni, bagaimana kita nak merdeka, bebaskan diri kita daripada quyud, daripada ikatan-ikatan yang ada ini. Maka pembebasan ini tadi kita tahu dah nampak. Pembebasan dari sudut tauhid, bebaskan kita daripada segala bentuk syirik yang zahir dan yang batin. Yang zahir kadang-kadang mudah nampak. Pergi sembah pekong zahir. Tapi kadang-kadang yang zahir pun tak zahir juga ni jadi masalah pada kita. Tak zahir. Masih lagi percaya kepada dukun-dukun, pendakwa yang mengetahui ilmu ghaib. Ada ke tak ada kita? Ada lagi. Boleh katakan masyarakat kita ni antara masyarakat bumi yang subur mempercayai benda-benda yang macam ni. Dia kata ustaz duk sibuk ke benda lagu tu, benda kecil. Kecil apa kalau benda tu terlibat dengan akidah? Bukan kecil. Maka sampai yang pertama. Yang kedua, iaitulah pembebasan daripada cengkaman kuasa-kuasa besar. Mampu ke tak mampu kita lawan? Mampu tak mampu pun, bila timbul isu Gaza baru ni sekejap, saya ulang balik kepada tuan-tuan di sini. Timbul isu Gaza baru ni, adalah cadangan untuk nak boikot beberapa barang-barang ataupun produk-produk yang dikeluarkan yang ada kaitan dengan Zionis. Bersatu 100% umat Islam buat ke masih lagi duk tarik tali. Masih ada yang buat entah berapa hari. Nampak penuh balik dah Kedah. Pergi juga dah kita pun. Ni tak tahan ni. Semangat. Berapa hari? Hari tu ya, hari bakar bendera dah. Semangat. Lepas pada tu terlupa balik. Isu ni pun tak selesai. Jadi macam mana kita nak dapat tamkin kesatuan wahdah di kalangan umat ini sudah tidak wujud? Maka nak lawan kuasa-kuasa yang besar ini ada ciri-ciri yang tersendiri. Baiklah,
itu sukar bagi kita. Rumusan kepada perbincangan kita di sini iaitulah soalan yang ditanya oleh Badui ini satu, yang kedua pembebasan daripada genggam cengkaman hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ini yang agak sukar. Kan itulah para jemaah sekalian, Allah SWT di antara hikmah kenapa dia beri kepada kita ni musim-musim ibadat. Ada Ramadan, ada haji. Haji ni sebagai dalam hadis Amr bin As, Nabi beritahu kepada dia, al-hajju yahdimu ma kana qablah. Haji yang kamu lakukan ini meruntuhkan dosa-dosa kamu yang lepas. Tapi bukan semua orang boleh pergi haji. Yang ada duit pun tak dapat kotak, yang tak ada duit pun tak dapat kotak. Bukan satu benda yang senang. Maka Allah beri kepada kita Ramadan. Masih ingat ke tidak lagi kita Ramadan yang kita lalui baru ni? Ingat bagaimana meriahnya kita bertahajud. Mungkin sebahagian daripada kita teringat lagi kehangatan titisan air mata di pipi masing-masing ketika kita bermunajat dengan Allah di Ramadan. Tapi lepas Ramadan mana pergi? Hilang Ramadan di celah-celah rumah-rumah terbuka yang tak tutup-tutup sampai hari ini. Buka sana buka sini, nak puasa 6 pun agak Allahu Akbar ustaz, cabaran besar. Puasa 6 pun payah. Lepas habis bulan Syawal tanya tinggal berapa hari lagi? 6 hari lagi. Puasa ni apa tinggal 6 hari. Patut mula cari fatwa lah. Telefon sana sini, ada ustaz tu kata boleh lagi puasa 6 bulan Zulkaidah. Orang kata puasa lah, tak ada masalah. Nak puasa sunat bila-bila apa boleh. Tapi orang tak panggil puasa Syawal, orang panggil puasa Zulkaidah lah pula situ tu. Jangan duduk bincang. Jadi pertemuan yang besar yang ada dalam jiwa kita ni, pertemuan yang hebat. Kerana itulah anak duk perhati tengok apa hikmah di sebalik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Pagi Jumaat subuh kita baca surah Alif Lam Mim Sajadah dengan hal atal al-insan. Cuba ambil 3 surah ini digabungkan. Tadabbur, minggu ni kita baca Al-Kahfi, minggu depan kita baca surah ni, minggu depan baca tu. 3 ini iaitulah tentang nak pulih balik semangat jiwa manusia dalam masa seminggu, 7 hari, 6 hari ni kamu leka, pada pagi Jumaat renew balik, refresh balik ingatan kita tentang dunia, tentang kekuasaan Allah, tentang hari kiamat, tentang apa masir perjalanan kita. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Allah kata aku tunjuk pada kamu 2 je lorong, syakir mukmin, kafur orang yang kafir. Mu nak lorong mana? Jadi pertemuan dalam diri, pembebasan kita dalam diri ini satu pembebasan yang sangat perlu. Kerana kalau bebas dari kita daripada dikongkong oleh hawa nafsu, insya-Allah itulah manusia yang baik. Jadi sempena dengan hari sambutan hari merdeka pada tahun ini, kita merdekakanlah diri kita daripada dijajah oleh nafsu syahwat yang terpesong daripada jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita merdekakan minda kita daripada segala bentuk syirik yang ada dalam dunia hari ini, dan kita bebaskan diri kita daripada benda-benda yang tidak baik. Inilah yang sepatutnya kita bincang. Dan sebagai penutup kepada tazkirah saya ni, ada di tangan tuan-tuan ada kertas. Kertas ini saya bagi tajuk dianya kelebihan 4 kalimah. Kelebihan 4 kalimah. Kalimah ni saya nak bagi ijazah lah kepada para jemaah sekalian. Dalam kempen saya kepada 4 kalimah ini, kita telah bawa dalam kertas ini ada 12 kelebihan. Orang lain mari kempen 7 dalam 1, 3 dalam 1 dah, 3 in 1. Dalam kertas kita kempen berapa? 12 dalam 1. Tak nak pakai lagi. Kalau tak pakai lagi, orang kata bukan salah ibu mengandung, tapi salah kepala sengit tak mahu terima. Ini masalah kita dah. Baca doa ni, zikir ni. Saya bagi ijazah ni sampai ingat. Kalau tak ingat, kita tak berhenti ceramah hari ni. Boleh? InsyaAllah. Kata sekali, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ingat dah? Alhamdulillah, boleh berhenti ceramah. Cuma semua mana-mana tempat saya pergi tanya, ingat dah? Dia kata ingat dah. Kata yang tak ingatnya apa? Nak berzikir yang tak ingat. Zikir sudah ingat, nak berzikir tak ingat. Karena itulah kita kena sentiasa duduk dalam majlis ilmu, majlis tazkirah untuk kita ingat balik. Zikir ni simple. Oh, saya kena ambil cuti lah Ustaz, 3 hari masuk dalam gua kok betapa lah. Ya Nabi kita ajar ni paling banyak maksimal dia 100 kali. Itu zikir Nabawi 100 kali. Kalau orang duk sebar dalam Facebook dan internet, baca zikir ni hari ni 10,000 kali, kita kata itu tidak sabit daripada sunnah Nabi. Yang Nabi kita ajar mi'at marrah, 100 kali. Habis 100, rasa ada masa lagi, ulang balik. Subhanallah, 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 alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah 100 kali. Dia boleh terpisah, dan dia boleh dikembaskan. Boleh bertukar. Allahu akbar dulu pun tak apa. La yadurruh nabi ayyihimna badat. Nabi kata tak ada masalah mula mana dulu. Yang penting ada 4 kalimah. Dan ada lagi tambahan setengah riwayat, wala haula wala quwata illa billah. Baca. Tuan-tuan baca. Di atas kereta baca. Kena jam, jangan duk marah ke traffic light, baca zikir ni. Lagi lama jam lagi untung, dapat juga 500 kali contohnya. Muslimat kita waktu di rumah tengah duduk kemah dapur, tengah kemah bilik boleh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tengah duduk ulik anak. Semua tempat boleh baca. Dan zikir ni zikir bersanad. Tuan-tuan jangan bimbanglah. Hari ni orang tanya ada sanad ke? Semua zikir yang saya bawa ni bersanad, sanad yang sahih, bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bimbang hari ni sanad tapi tak bersambung dengan Nabi. Siapa dia riwayat? Orang ni akhir kali putus. Akhir sekali tak putus, dia pergi jumpa dengan Nabi sendiri di Madinah lepas Nabi wafat 500 tahun. Jumpa Madinah, Nabi kita hulur tangan keluar daripada kubur, ijazahkan zikir. Kaifa? Yang kita bawa satu benda yang ringkas, yang simple, yang sahih, yang mudah. Jangan duduk takut tuan-tuan. Itulah kita rasa benda perkara ibadat kita ni, biarlah kita mengambil satu ketetapan yang autentik, yang sahih, maklumatnya supaya kita tidak rasa kelang kabut ataupun resah dalam masalah ini. Satu lagi cerita Fir'aun tadi yang saya rasa patut juga kita ingat, teknik yang digunakan oleh Fir'aun. Ketika Nabi Musa AS berdepan dengan Fir'aun telah mengerahkan tenaga, pakar-pakar media dia, supaya menjatuhkan tuduhan-tuduhan jahat ke atas Nabi Musa, pemecah belah masyarakat. Yang ni banyak lagi tuduhan-tuduhan jahat. Akhir sekali tak mampu berdepan, dia panggil saharah, ahli-ahli sihir. Dia panggil ahli sihir ni mari berkumpul. Mengikut dalam kitab tafsir, dalam Safwah kata berapa belah ribu ahli sihir. Seluruh yang dunia Mesir pada waktu itu dikumpulkan, dan mereka telah lawan Nabi Musa. Bila kalah, ahli sihir tengok tongkat Musa ni bukan sihir, wa ulqiyas saharatu sujada, maka ahli sihir semua sekali sujud pada Allah Azza wa Jalla. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun, bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Musa, Tuhan Harun, dengan Musa ni kami beriman dengan dia. Fir'aun kata apa? Qala amantum lahu qabla an azan lakum. Beriman dah dengan Musa sebelum aku izin kepada kamu. Innahu lakabirukumul ladzi 'allakamus suh. Oh, rupanya Musa ni guru besar kamu dalam bidang sihir ya. Dia tukar channel. Dia buat tuduhan bahawa mereka ni dah komplot, berpakat mari berlakon depan Fir'aun untuk nak mengaku jadi beriman. Kemudian Fir'aun bagi amaran, taubat, tinggalkan Musa. Kalau tidak, fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Kalau tidak, aku akan potong tangan kamu selang, tangan kaki gini. Maka di sini pada jamaah, saya suka tengok huraian daripada sebahagian ulama tafsir mengatakan bahawa Fir'aun di peringkat awal berguna sistem dialog, berhujah. Tapi bila kalah hujah,
mereka akan menggunakan akta kekerasan untuk ni. Jadi sepatutnya kita sebagai seorang yang hak ini, gunalah pendekatan hujah. Kita tak setuju dengan orang ni, kemukakan hujah dan bukti. Awak cakap macam ni apa-apa, tapi kalaulah hujah pun tak bawa, lempar aja tuduhan, akhir sekali tuduhan ni dibawa kepada penguasa, dibawa kepada penguasa untuk diambil tindakan, maka kita kata ini satu teknik yang diguna pakai oleh penguasa-penguasa besar. Bila tak ada hujah, mereka lari kepada akta. Jadi kita bimbang, saya bimbang takut cerita Fir'aun ni juga berulang, iaitulah sepatutnya hujah lawan dengan hujah, bukan hujah dilawan dengan kuasa, dengan akta dan sebagainya, untuk nak mengekang dan menyekat apa-apa masalah yang kita berselisih sama-sama kita. Jadi ini kita panggil tadabbur kita yang terakhir, penutup kepada surah yang kita bincangkan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kefahaman yang baik dan mengikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi, Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. تلك السواعد باللقاء